Okay, Assalamualaikum semua kawan-kawan dan sahabat yang dihormati Cikgu Hasbi dan Puan Mila yang beri peluang kepada saya. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Amirul Mukminin daripada KSP 1. Ini saya buat MO untuk pelajaran kita sesama. Pertama, kita akan tengok indeks bursa kita, bursa Malaysia, dan nampak daripada hujung bulan 12 tahun lepas nampak ada bull dan uptrend, dan sekarang nampak sedang berehat dan ada validation sikit di sini. Dan minggu ni kita boleh tengok action macam mana, sebab perhatian kita, market kita masih positif sebab dengan ketentuan semasa global yang tidak menentu. Dan di sini kita ada dua resisten kuat. Harapannya dalam masa dekat boleh dipecahkan dan menuju ke sini yang terdekat, resisten sini atau sini terdekat, dan insyaAllah akan baik untuk ekonomi dan pasaran kita. Dan seterusnya kita pergi ke global, tengok pasaran antarabangsa, apa yang berlaku dalam yang lepas. Kita tengok pasaran Nasdaq membuat kejatuhan. Ini yang kita tengok yang dikatakan indeks jalan dulu, dia buat lower high sebelum perang lagi. Awal-awal dah buat, dia buat double top dan lower high, dan kita boleh tahu lepas double top tak dapat break akan meneruskan penurunan. Kita tak tahu bila lagi akan membuat signal untuk pembalikan sebab resisten di bawah ni banyak. Kita kena tunggu mana satu yang boleh kita tengok. Sama juga Nasdaq, Dow Jones sama pattern lebih kurang. Untuk SP pun sama, pattern sama untuk global US. Ini untuk VIX, untuk volatility market global. Berdasarkan yang belajar, sekiranya bermain area 20 bagus. Sekarang ni dah sampai ke 30 lebih something, agak berisiko untuk dilihat. Yang indeks Dow Jones Industrial pun sama, dia follow Dow Jones yang indeks dan Nasdaq. Untuk market UK ada buat high, dah break sini. Ini mungkin react pada isu semasa sekarang. Kita tak tahu apa yang akan berlaku, tapi dia punya merah dengan hijau ni sama besar, tapi memang belum lagi belum ada peluang lagi. Untuk Europe pun sama. Japan downtrend pun sama, dan break support. Hong Kong ada penahanan di sini. Dalam minggu ni kita boleh tengok sama ada bermain di sini ataupun bocor di bawah. Masih tak ada tanda-tanda untuk naik lagi, semua tanda-tanda bertahan saja. Untuk US dollar punya indeks nampak naik, uptrend start Mei 2021 lagi, uptrend sebab dia buat signal pembalikan daripada sini, dah break. Dan ini pun bergantung pada isu juga, isu semasa. Untuk tukaran ringgit dan US dollar bermain di area RM4 something, RM4.2 sebenarnya elok 4 bawah sini pun okey lah. Lagi dekat dengan 4 lagi bagus lah kita ni, sebab kita bermain dengan market US. Untuk emas
ada berkaitan juga dengan kita punya counter. Apabila emas ni melonjak naik, counter-counter emas boleh diperhatikan. Untuk saya ada tengok juga beberapa counter emas memang ada react jugalah. Tapi masih berada di resisten dan kita pasti dia akan break ke sini tak lama lagi lah, sebab ni ada rejection menunggu kekuatan lah, kekuatan untuk melonjak naik sebab ada krisis ni. Ramai investor kan bertukar ke komoditis lah. Kita boleh tengok komoditis lain semua. Kalau tengok overall memang emas dia tak pernah jatuh banyak, dia memang sentiasa uptrend. Ni masa krisis saja. Untuk emas ni memang boleh tengok macam mana dia react dengan isu semasa dan perniagaan status ekonomi dunia. Untuk kayu punya pasaran masih uptrend dan boleh perhati juga counter-counter yang pasaran yang bermain dengan kayu. Sebab kita tengok selepas membuat reversal di sini, dia ada penaikan dan sini ada resist support. Masih bertahan di sini dan memerlukan break di sini. Ini pun masih menunggu action. Jika naik ke atas, boleh tengok-tengok juga kayu yang berkaitan dengan kayu. Oh, ini menarik ya, FCPO ni menarik. Kita ada tengok news apa jangkaan, berdasar berjangkaan akan naik ke harga 7,000 untuk CPO ni. Kalau kita tengok indeks pun negara kita memang follow juga. Yang menarik untuk kita tengok. Tapi kita ambil tahu situasi dia macam mana. Memang komoditi yang tadi kita tengok, emas, kayu, CPO semua naik. Pasaran-pasaran komoditi untuk brand, untuk crude ni, US oil, minyak mentah. Ini yang masuk berita kata tak pernah capai 100 lagi. Itu dah sampai lebih. Akan melonjak lagi jika perang ke something yang berkaitan ekonomi yang efek kepada ekonomi dunia. Minyak akan bermain peranan sebab sini kita tahu masa COVID minyak harga murah dan sekejap dia recover, dah lebih pada yang sebelum ni. Tapi ni untuk tahun-tahun yang terdekat ni, di dalam yang lama lah, dia tak sampai harga sini. Kita tengok, kita dah selesai tengok indeks antarabangsa dan indeks Malaysia. Kita tengok sektor pula. Untuk sektor first sekali, kita tengok sektor small cap. Small cap nampak kalau daripada sini ada resisten di sini dan harga baru sahaja break dia punya high ni dan bertahan ada rejection sikit di sini. Jangkaannya boleh juga, jangkaan boleh pergi ke atas atau bocor, tapi tengok kepada news antarabangsa juga, pelabur-pelabur Malaysia macam mana dia react dengan situasi sekarang. Tapi memang overall cantik. Buat sini pun support paling kuat dia setakat ni. Dia selalu bermain di sini, bermain di support paling kuat. Kalau dia jatuh dia akan cari sini, kalau dia naik dia akan cari sini. Antara dua ni untuk small cap.
Dan ini yang kita tengok, lihat untuk consumer produk agak menarik. Sudah break dia punya lower low sebelum ni, dan ada breakout di sini. Dan kita tengok weekly, menarik sebab ada rejection di sini. Consumer produk agak menarik. Kita boleh tengok trend dia, kalau dia nak pergi atas dia boleh pergi kat sini. Antara bermain di sini dulu ataupun bergantung pada situasi semasa juga. Macam kita lihat masa sebelum ni, masa dilancarkan, ada juga yang merah. Contohnya hari Khamis lepas lah, Khamis. Something macam tu. Consumer produk boleh diperhatikan. Antara sektor yang boleh diperhatikan untuk minggu depan, consumer, small cap, menarik sebab lepas break. Kita seterusnya ke industrial product. Industrial product ada buat top, dia sampai di resistance sini dan sekarang berehat di RBS di sini. Pun agak menarik. Industrial product dengan consumer product agak menarik. Kalau kita tengok counter-counter yang berkaitan pun memang menarik. Dia daripada sini dia terus naik. Dan kita tahu industrial product ni bergantung pada quarter report pun ada yang baru-baru ni keluar. Memang akan retail sikit. Cuma minggu depan kita tak pasti macam mana. Boleh diperhatikan. Sebab nampak menarik. Untuk plantation, ni yang saya kata tadi, untuk commodities, berkaitan dengan commodities plantation, dia buat bulan yang panjang juga. Sebab harga kita punya sawit pun naik. Banyak counter-counter berkaitan sawit lah untuk minggu lepas, dan mula-mula dia turun sekejap dan dia naik balik. Turun retrace saja ni. Kita tengok dia punya history. All time high dia sini. Agak-agak boleh sampai. Resisten ada di sini pun banyak. Resisten RBS ni banyak bermain di sini. Sebelum ni bertahan dan jatuh. Tengok dia buat rejection juga. Agak menarik. Consumer product menarik, industrial product menarik, plantation menarik. Boleh diperhatikan peluang-peluang yang ada nanti. Energy. Energy stay up downtrend. Tapi dalam short term kita boleh nampak dia dah break. Kalau long term overall dia downtrend lagi sebab tak dapat break ni lagi. Dia dah break. Dan kita nampak dia break ni cantik lagi lah. Tapi dalam masa yang sama dia duduk dalam RBS juga. Dia berhenti di RBS. Dia dapat break ni mungkin lah 2-3 minggu lagi. Sebab energi ni dia volatile lah, sebab dia berkaitan dengan minyak apa semua. Berkaitan juga dengan news perang semua. Dan kita akan lihat lah macam mana action dia. Price action ni, indeks untuk minggu ni. Energi boleh.
consumer sebab kita tengok dalam short term dulu sebab dia dah mana break. Dan sini pun sebelumnya dia macam boleh diisi sikit. Energy, properties pun dah jalan. Dah jalan daripada Januari, hujung Januari. Hujung Januari ni kebanyakan kaunter semua dia, kebanyakan indeks semua dia ada run dia. Majority lah. Sebab kita punya indeks yang besar pun jalan. Dan kita tengok apa yang berlaku property sebab ini nampak selepas jarum dan hijau ni mungkin momentum yang minggu lepas akan bawa ke minggu ni. Kita tak tahu kan. Kawan-kawan kalau ada apa-apa soalan boleh tanya sebab saya pun baru lagi masih belajar. Kalau ada silap apa semua boleh tolong tegur lah. Saya pun masih belajar lagi. Properties mungkin antara sektor recovery yang berlaku di negara kita sebab kita tengok harga rumah, harga macam berkaitan akan memberi impact kepada kita punya indeks lah. Jadi kita tengok di sini dia buat doji dan ini menandakan kalau ikut weekly dia ada dua arah, doji dua arah, akan retrace balik ataupun akan terus jalan lah. Kita boleh perhatikan lah untuk kaunter-kaunter berkaitan properties ni. Buka menarik. Susun yang atas yang menarik. Untuk construction dengan properties ni ada kaitan juga sebab kita buat construction dulu baru ada properties, baru jadi properties, dinamakan properties. Sebelum tu dia under construction macam tu. Kita tengok kalau dua-dua ni okey, yang ni dia lambat sikit sebab dia baru break lower low sebelum ni dan dia buat retrace sikit. Kita boleh perhatikan juga sebab baru break lower ni, tapi overall dia masih down downtrend. Kita tak mesti macam mana dia masih ikut isu semasa dan prestasi ekonomi untuk Malaysia. Banyak-banyak company construction di Malaysia ni ada untung dan rugi bergantung. Okay, finance lah. Finance ni kita boleh tengok finance ni uptrend. Trend dari tahun 2021 lagi masih uptrend. Sebab kita tak banyak pun counter yang kita trade melalui finance, tapi index finance ni kita boleh tahu prestasi finance dekat company-company di Malaysia. Menandakan ekonomi kita bagus lah sebab finance dah beri pinjam kepada company, dah beri pinjam kepada kita punya user, kita punya pengguna, consumer untuk beli properties, beli something, dan kuasa beli kita meningkat, dan bank akan banyak untung dan company-company lain pun akan menjana keuntungan lah. Sini antara indeks dia yang kita boleh jadi kayu ukur dia. Dan utilities tak banyak, kita tak banyak trade sangat utilities. Dan counter dia pun masih tak menunjukkan apa-apa lagi signal. Dia ada break sebelum ni. Jadi kita akan tunggu dia punya action lah sebab dia tengah jatuh sini sikit. Sama ada dia boleh bertahan dekat sini, tapi kita tunggulah, banyak lagi sektor yang tengah trend sekarang.
Untuk utilities ni belum trend dia lagi, masih lagi dalam trend menurun. Dan fokus yang tengah trend menaik lah. Walaupun kita nampak macam begitu membantu lah. Dan kita tengok transportation. Transportation ni sekarang tengah bertahan di support. Tapi kalau kita buat dia punya support Thailand dah pecah. Jadi dia ada support, horizontal support dulu. Kita tengok macam mana minggu ni. Ada trading. Macam mana dalam minggu ni saya tak pasti. Istirahat merah baru usah buka ke tutup, nanti kita check balik. Transportation memang perlu menunggu confirmation dulu, menunggu trend. Tapi berdasarkan ni masih uptrend lah. Cuma jika dia break sini bawah, jika dia break ke bawah, maksudnya dia akan cari sini dulu. Ataupun dia akan cari sini. Position tengok macam mana. Sebab transportation masa dia orang ramai beli ataupun produk banyak jalan, dia akan memberi keuntungan kepada counter transportation untuk supply barang ke mana dia. Untuk telekomunikasi pun tak banyak counter kita trade. Biasa-biasa trade yang kita tengok, ATM apa semua, time telekomunikasi. Dan pattern dia pun masih tak nampak lagi. Mungkin perlu break dulu, kena tunggu break dulu. Okay, break sini baru kita boleh tahu macam mana. Sebab kalau dia tak break, dia mesti cari support dia dulu. Dia mesti cari support dia ke sini ataupun pecah. Dia dapat break di sini dan dia turun balik. Macam tu lah dia punya structure yang kita belajar sebelum ni, chart structure. Untuk ni memang dia downtrend lah. Dia downtrend transition. Kebanyakan yang bawah-bawah ni, kebanyakan ni saya susun dia downtrend lah. Macam teknologi lah. Teknologi ni bergantung kepada market US lah. Memang dia downtrend. Dia tak dapat break. Ni lower low ni pun mungkin kita tak pasti dia dapat break ataupun tidak. Kalau dia tak dapat break, dia akan turun ke bawah lagi. Cari sini mungkin. Sini dah sampai. Inilah kita berdasarkan structure mesti kita tengok structure mana yang dia akan break dulu. Dan sama ada structure yang ke atas ataupun yang ke bawah. Itu kita punya pelajaran lah. Cikgu kita ajar structure macam tu. Untuk health, sektor ni memang dah lama tidur, dah lama dah tak perform, tak perlu tengok sangat lah. Yang ni adalah sekali terakhir dia tahun 2 tahun lepas lah yang dia trending. Dan saya recap balik untuk kita punya sektor, yang sektor small cap, consumer yang boleh diberi perhatian lah. Small cap, consumer, industrial product. Ini kalau kita tengok balik dalam dia punya counter pun ada yang seakan-akan indeks dia. Kalau kita pandai cari counter lah, memang dia naik. Energi pun, energi ni bergantung pada harga minyak dunia. Kalau harga minyak dunia turun, follow juga. Itulah yang komoditi ni lah, kita kena tengok news sangat, tengok situasi semasa. Kalau macam industri produk kan kita tengok bisnes, kalau bisnes jalan apa semua, itu company banyak untung, investor banyak masuk. Itu yang kita ambil peluang. Kita ambil peluang sekali lah, investor masuk, kita pun masuk. Kita masuk ambil profit. Macam yang sampai ni lah, sampai construction boleh lah, perhatian. Walaupun dia kita
dia ada sini resistant, tengok macam mana boleh tahan lah. Consumer, industrial product, plantation, energy, property, construction, ni yang antara boleh beri perhatian lah. Counter, nanti kita tengok counter pula. Next, saya bagi tengok counter juga. Saya full, saya 10 counter pilihan lah. Ini pilihan saya lah. Dan ni lah, kita ada juga saya ambil dalam group. Tengok mana-mana yang berkenan lah. Saya ada bincang sebelum ni. Untuk counter pertama, OWG. Ni juga. Dia consumer product. Ada kaitan juga dengan tadi kita punya sektor consumer product. OWG consumer product. Dia ada buat breakout minggu lepas dengan volume agak menarik. Dia ni dia lepas keluar quarter report. Mungkin kita boleh relax dulu tengok apa reaction dia selepas quarter report. Hanya buat memang cantik juga dia buat. Sebelum ni pun dia buat break lah, dia break sini. Dia dah tunggu ni. Kalau tengok dari segi ni, dia baru start uptrend daripada 2020. Tengok weekly, agak menarik. Dia dah keluar daripada base dia. Ni base, ada satu candle besar. Ada kita dia punya ni, dia punya high di sini. Kita tengok Fibo. Dia retrace dekat area yang betul 618 dari sini. Daripada swing high ni, swing low ni ada retrace dari sini. Kalau yang pandai tengok Fibo, boleh tengok Fibo dia retrace kat mana. Ini yang dia retrace dekat sini lah. Nampak menarik lah. Dan dia buat breakout juga. Tunggu high low lah. Kalau dia nak buat action ke apa-apa, kena tunggu high low. Dah tinggi untuk masuk. Cut loss pun dah jauh. Kalau berani tu area ni lah. Lepas dia break lah, dia berani lah. Sebab pagi pun dia bawa keluar ke tripod. Kita kena berjaga-jaga. Untuk OWG memang macam ni lah. Okay, di counter pertama daripada sektor consumer, tengok dia punya ni. Dan ni high low, dia dah masih stay trend di satu swing, high, low, high, low. Okay, macam ni lah dia punya. Volume pun ada. Volume menarik. Boleh diperhatikan. Untuk counter kedua, kita tengok sektor dia pula. Hektar industri lebih kurang hektar. Industrial product juga. Industrial product. Ini pun cantik. 618. Tengok dia punya. Okay. 0.5, 382. Boleh juga target sebab dia ada sini ada validation sikit. Tunggu dari test ataupun macam mana, tengok berdasarkan trade plan masing-masing. Ni antara counter yang baru juga, baru breakout lah. Ni dia punya high yang lama, dia baru breakout lah. Ni yang saya perhatikan, baru breakout yang tahun lepas punya, mungkin 23 March tak sampai setengah ni. Okay, ini dia punya, sebelum ni dia ada sideways bawah sikit. Tengok weekly. Okay.
Dia buat rejection lah, 2 kali rejection ni. Kita tak tahu yang ni macam mana, ada peluang. Volume pun ada. Ni Star Industries lah. Ni adik-beradik A-Star juga. A-Star Global dia dah jalan jauh. Tak tahu ni macam mana. Ada peluang kita grab. Kita rezeki lah. InsyaAllah kalau ada rezeki memang ada. Kita guna ilmu yang cikgu-cikgu kita ajar. Macam mana ni SNC. Consumer product lah. Banyak consumer product. Tak pasti lah tengok cantik sebab yang ni ada volume masuk lah. Saya punya screener ataupun saya punya trading plan volume lah. Volume ada tu kita perhati dulu lah tengok macam mana. Sebab ni pun dia macam nak buat ascending triangle, tak pasti tengok berdasarkan masing-masing lah. Sebab chart ni yang panggil objek, dia punya subjektif lah. Berdasarkan apa yang kita tengok. Tapi kalau nak breakout tu tunggu dia breakout dulu dan tunggu dia retest lah. Untuk counter ni mungkin dia naik sini sikit, dia turun balik. Tu dia jalan lah. Maksudnya dia ada resistor ni, resistor berat juga ni. Sebab volume dah masuk, tapi tak tahu ni volume apa sebab half kan. Kalau tengok di tu dia tak breakout lagi. Cuma tunggu masa lah. Orang kata pending breakout macam tu. Kita belajar cikgu-cikgu kita ajar. Dan screener breakout kan. This is screener. Ni ni bukan cihin yang tu, ni cihin yang property ni. Sebab kita tengok tadi ada index property kan. Dia masuk jugalah counter property kan. Property pun nampak cantik. Dan dia dah breakout. Dia breakout sini. Ni pun ada macam bullish engulfing. Cuma volume dia tak apa kuat. Ni kena tengok macam mana. Itulah kalau kita tengok price saja, mungkin yakin nak tengok volume dia jadi fikir 2 kali juga. Macam itulah trading kan. Ambil keputusan dan redha. Tapi kita tahu apa yang kita buat. Itu yang penting. Berdasarkan ilmu-ilmu kita belajar ni, kita tahu apa yang kita buat. Kita tahu dia buat low high, low high. Macam ni high low, dia dah sampai entah. Dia turun balik, high low. Dia tunggu rehat saat, kutip balik. Volume pun tak ada. Ni, selalu volume tak ada ni. Kalau berani masuk tu, dia kena tunggu lama sikit lah. Dia lambat sikit nak jalan. Kalau macam ni dah break up, tunggu jatuh petang balik. Dekat support ni, dia jalan, terus jalan. Tak ada menunggu sangat lah. Trading ni memang penyabar. Orang yang trading ni orang penyabar. Teguh ni pun baru keluar quarter report 4. Saya tengok quarter report baru check tadi, tengok sebab present sini saya tengok juga punya quarter report nampak menaik juga. Tu dia tunggu sini, dia tengah ada tunggu nak kita ikutlah, kalau nak tunggu breakout pun boleh. Tunggu hijau satu lagi pun boleh. Sebab hijau ni pun tanda dia nak breakout juga. Sebab dalam ni tahun lepas, dalam Oktober tu, dia pun ada support lagi, dia tak pecah sini. Kalau masuk sini, mungkin possible lah sini keluar. Sini memang support dia. Dia buat ni sebenarnya dia buat high low. Dia buat high low sini. Tak pasti macam mana. Sebab volume pun tak banyak lagi. Tunggu volume masuk pun boleh. Mungkin dia nak break ni, masukkan volume. Kita tak tahu kan. Inilah counter Guh. Tengok dia punya sector. Sebab saya tengok ada kilang dia dekat Penang lah. Saya lalu lepas tu tengok kilang kat Penang. Register produk. Kilang dia kat Penang dia tu. Ni kita tahu lah plantation lah. Memang tahu lah plantation ni memang sektor yang komoditi lah. Yang memang bermain dengan komoditi kita yang harga dia turun naik. Biasakan, tapi nampak jauh sebab kita tengok dah, kita follow dah daripada sini kan. Tapi tu lah, dia naik dia tu terlepas panas dia naik lagi macam tu lah. Tapi dia dah break out dengan volume. Volume ni agak
tinggi okey. Cuma kita kat sini dah ada rejection masa dekat support RBS. Mungkin dia nak naik lagi, mungkin dia nak naik lagi. Boleh perhatikan ada peluang, ambil risiko sikit. Kita tak tahu sebab harga sawit ni pun nak naik. Plantation ni kalau dia berkaitan dengan sawit memang dia akan naik. Kita tak pasti lah, ni bergantung pada rezeki kita. Nampak cantik. Sebab dia daripada dulu dia di bawah ni. Tengok overall dia sikit. Dia jatuh masa COVID dulu. Yang 2007 dia start jatuh. Okay. Banyak resistant yang jalan ni. Tapi okey juga. Ni sistem lama ni. Support dengan resistant ni. Kalau dia dapat break, dia dah dapat break dengan volume yang besar, agak besar. Kak menarik. Dia buat ni. Jarum projection untuk weekly. Ikut cita rasa masing-masing lah. Ni counter plantation lah. Okey, untuk next counter NGGB. NGGB ni counter yang agak famous lah sebab banyakkan group, banyakkan kawan-kawan semua duk masuk. Ada yang kawan masuk tapi dia masuk hijau. Hijau ni tak apa, kita redha lah, tunggu lah, sabar. Trading lah sabar. Tapi masih uptrend, strong uptrend. Daripada bawah dulu memang uptrend. Memang cantik. Content ni memang cantik. Lepas dia bagi satu panjang ni, volume ni, terus jalan. Dan ni sekarang ni tengah mungkin berehat sekejap. Tapi kalau kita tarik Fibo, dia dah betul-betul dekat 618. Dia retrace dari 618 ni sedap. Yang orang kata agak menarik lah, yang dia peluang. Dia bocor ni memang lari lah, semua lari lah. Bocor ni semua lari. Kebanyakan ni lah. Sebab ni antara support dia. Di sini ada macam something lah kat sini. Dia buat ni, dia dah break sini. Okay, dia dah break sini. Okay, dah break. Cuma nak tunggu dia break dan jalan lah. Selepas dia break, dia akan jalan. Ni contohnya ni, dia break sini, dia jalan. Tak tahu dia nak jalan ke mana. Jalan tu boleh jalan 1, 2, 3 bit. Tak tahu lah. Tapi kita tahu apa yang kita buat. Apa yang kita belajar, apa yang kita buat. InsyaAllah. Dia buat ni, low, high, low, high. Buat low, betul buat high mungkin. Inilah structure yang kita follow apa yang cikgu kita ajar. Chart structure yang cikgu kita ajar. Kelas one off itu pun ada masuk. Memang belajar faham. Jadi kena pengulangan lah. Kalau kita belajar ulang-ulang, insyaAllah boleh faham. Sekali belajar tu, ni kata trading about a practice. The more you practice, you can get lah apa yang kita belajar. Dan next, Scan Wolf ni dia cantik, trend, dia berehat di sini. Tapi tengok dia punya quarter report tu macam tak menentu lah. Kita tunggu dia punya action macam ni. Ni low, dia buat low. Sepatutnya kena break ni. Yang ni dia boleh bertahan lagi. Sebab volume pun dah kering sikit. Volume untuk lonjak pun dah tak banyak. Ni kita tak pasti. Tapi berdasarkan histori dia, memang ni cantik. Cuma dia sampai sini dia dah tak boleh break ni. Mungkin kita kena tunggu dia break sini dulu lah. Sebab ini pun dah break. Ini dia punya support yang lama ni, dia dah break. Tu yang dia boleh naik balik itu lah action tu. Price action. Ni low. Mungkin yang ni dia buat lower high, kita tak pasti yang ni. Memang dia macam ni. Tu kita kena tunggu action lah, price action lah. Bergasing siapa-siapa yang ada pernah masuk counter-counter macam ni, dia tahu macam mana buat structure kan. Sebab dia high, ni low, ni low. Ini kita tak pasti. Mungkin sini tu sini. Kalau dia break sini, dia akan kena break dua ni. Ini.
Ni sini dia duduk di situ. Kalau dia nak tukar trend, nak tukar ni, di sini. Lepas dia di sini dulu. Sini. Sini. Mungkin boleh jadi. Gantung pada investor ataupun stock operator. Kita tak tahu apa yang ada kat counter ni. Next counter. Nailek. Nailek ni menarik. Kalau tengok quarter report dia, antara kita boleh tengok, ni biasakan saya belajar dengan cikgu Wasbi. Banyak quarter report pun cikgu ada masuk dalam syllabus itu sebelum ni. Memang dia akan, setiap quarter ni akan react juga dengan dia punya quarter report dia. Kita boleh tengok dekat mana, kalau ni kita boleh tengok dia punya quarter. Boleh tengok dia dekat mana, quarter mana yang dia buat. Sini dia rugi-rugi, start dia untung, quarter 2 2021. Quarter 2 2021. Quarter 2 2021. Area ni quarter sini. Ni dia punya lepas dia break up sini, lepas quarter ni dia buat break up antara ni dengan sini, kat sini dia buat break up. Maksudnya quarter ni Mei 29 Julai 2021 ni, quarter ni keluar 9 Julai 2021. Julai 2021 ni. Quarter ni keluar, ada ni, terus dia naik. Kita boleh tengok reaction dia sebab kita tahu quarter yang dia present, dia dah keluar 2 bulan lepas. Maksudnya bulan 2 tahun ni punya, dah tutup bulan 12 tahun lepas. Itu masa tu insider dah tahu. Time tu dia akan push, bulan 1 dia dah push ataupun awal bulan ni dia push sementara nak keluar. Nanti dah keluar, dia cuma downkan sikit. Selalunya quarter macam tu lah. Bila dah keluar quarter, macam ni contoh, ni dah contoh dia. Bila dah keluar, dia dah push, keluar dia turunkan sikit. Ni kita masuk kat sini, masuk keluar, dia masuk sini. Tunggu lama sikit sebab quarter ni quarter bagus. Tu kita kena tengok structure, macam mana structure tu bergerak. Apabila dia break up, sini quarter ni, tunggu ni jalan, dia break up, dia jalan terus. Sebab tu kita yang saya belajar dengan cikgu Nas, cikgu Hasbi, memang antara kuarter ke kuarter ni, tengah-tengah ni mesti ada break up dan mungkin akan jalan. Bila nak swing, cantik. Bila baru keluar kuarter, contoh sini, baru keluar, dia tunggu lama sikit, sampai dia terjalan lagi, InsyaAllah jalan jika ni kuarter ni baik, elok. Dia buat break up di sini, dia dah rehat di sini sekejap. Dia ada test sini. Kalau kita perasan RBS ni kuat juga. Dia ada test sini, nampak? Ada jarum sini. Menarik lah. Dia RBS dia. Dan ni dah tinggi sikit. Kalau boleh tunggu dia sampai sini ataupun sampai sini, ataupun dia jalan terus lah. Kita tak pasti lah. Tapi banyak counter yang dia jalan terus lah. Kita nak tunggu dia bagi diskaun sikit pun, bila lah turun. Macam tu lah. Selalunya macam tu lah. Sebab ni dia punya RBS sikit. Dia dah sentuh lah ni, guna jarum. Mungkin dia akan jalan terus. Kita tak pasti lah. Itu yang kita punya trading plan tu memain peranan lah. Sebab volume dia memang cantik. Volume dia tan hijau bawah ni. Merah dia kecil-kecil. Ini yang menarik. Apabila hijau, dia tinggi. Apabila merah, dia kecil-kecil. Ini menarik lah. Masuk pas hijau ni, tunggu kecil sikit. Sini boleh. Bermain dengan support dengan resistance dan structure.
Structure memang akan macam tu. Structure dekat stock market memang macam tu. Dia ada mana yang naik dia akan turun. Mana yang naik dia akan turun. Mana yang turun dia akan naik. Tu tak pasti lah yang turun yang naik tu. Tunggu ada apa-apa ni tulis apa. Okey, yang ni pun sama ni pen. Dia dah break. Sebenarnya dia dah break. Dia dah berjaya close tapi kena tunggu confirmation lah. Dia dah break nampak. Dia dah break. Agak baik lah. Ini yang volume pun cantik. Dah quarter pun dah keluar. Dia dah break. Tunggu confirmation lah. Antara dia tengah main kat sini ataupun dia turun sikit. Tunggu engulfing kat sini. Bergantung lah. Sebab dia dah break ni maksudnya ada buyer dah masuk sikit. Ni pun tapi ni banyak lagi. Tapi buyer ni lama dah. Dia dah turun lah sini. Yang ni yang agak menarik juga. BP plastik, tengok sektor dia. BP BP plastik. Plantation. Betul lah, plantation pun indeks dia. Ni BP plant. BPP industrial product. Ni menarik. Dia termasuk dengan indeks yang menarik, counter menarik. Dia punya quarter pun agak menarik. Untung selalu. Untung selalu. Ini yang kita perlu lah. Dan untung selalu dan tengok chart. Dia masih menarik, cuma dia dah block sini support become resistant. Dia dah break juga. Dia dah break. Support become resistant sebab sini dia tak boleh nak break. Dia break kat sini. Kalau ada lagi power naik, insyaAllah dia boleh naik. Ni yang menarik ni baru screeningnya 2-3 hari lepas. Memang ada potensi lah counter yang session ni. Jika ada kena dengan setup, kena dengan diri masing-masing, boleh tengok-tengok je lah. Sebab itulah, ini yang 10 yang saya pilih lah. Sebab sini kita tahu, sini split. Dia tak boleh jadi ni sebab sini split dia dah adjust harga. Sebenarnya harga ni naik dah tu, semua yang ni dia nak naik balik lah. Yang ni memang possible lah. Selalu yang selepas split ni dia akan naik balik. Selalunya. Sebab dia dah discount, dia jadi share jadi banyak. Share issue dia gemuk sikit. Cuma harga dia murah. Mungkin orang yang akan beli minat termasuk selalunya retailer lah. Macam kita ni nampak harga murah dan nak teringin nak masuk kan. Itu saja ya cikgu. Ada apa-apa soalan? Cikgu? Alah, okay. Cuba tengok chat. Ada siapa-siapa tanya. Ada. Plastic industry product, dividend code. Tengok Nescon eh. Nescon je, saya tengok Nescon. Nescon pun menarik, ada masuk screening tadi. Agak menarik juga. Cuma tunggu dia low sikit lah. Tunggu pullback lah. Itulah, dia tinggi tau. Boleh nak masuk, boleh tunggu sikit kan itu. Betul, tunggu pullback. Dia boleh pun cantik, memang meriah. Boleh tengok ni lower time frame kot. Lower time frame. Bau buat lah. Bau buat low kat sini kan. Boleh tengok esok eh. Boleh. Dia ada minat je kan. Okay. Yang scan book collect area, betul lah.
Dividen. Nak tunggu mana all ini. Mana? Ni ada apa ni subscriber kita Ustaz Usaid ni. Daripada KSP 3 ni Ustaz Usaid dia share dia punya screen lah. Cuba tengok screen ada. Dekat Dekat Saya saham. Jangan saya dah share ada. Bawah sekali. Saya tengok dekat chat. ni. Cuba tengok apa konten yang menarik tengok. 52 week high lah. 52 week high. Di next hibiscus 3A tadi ada 3A. 3A dia Cinhim. Dia jatuh. Jatuh macam mana? Kita tengok tadi jatuh. OI ni construction ni kan? RGTech pun boleh tahan lah. RGTech dia duduk kat resistance kan? Jadim share isu kecil. Dengan SOP. Cikgu nak tunggu Kita nak tengok all in. CAB. Oh ni Fullback. okey. Tapi tengok quarter dia. Kita tengok result dia, tengok macam mana. CAB. Ada 2 hari lagi untuk quarter report. 2 hari. Dia masih belum keluar. Kita kena tunggu dulu. Ini dah keluar. Cat dah keluar. 25. Cat dah keluar. Dah keluar. Uish. Untung banyak. Untung banyak, cuma tunggu dia punya price action je kan. Betul. Pullback. Dia validation lah. Tunggu close 2 nanti kan. At least tengok esok. Esok kena volume pun masuk juga kan masa dia buat high ni. Dia dah tolak dulu. Sebelum ni tak banyak. Insider dah tahu tu, dia dah tolak dulu kan. Sebelum quarter report kan dia dah collect tu. Tu kita kena sini resistance yang terdekat. Tengok high yellow tu valid tak tu? Tu. 52 tu dia support. 52. Betul. 52 support. 52 support. Cuma dia punya hijau ni volume kecil sikit. Betul. Tak pasti dia macam mana nak gerak ni. Monitor lah, tunggu breakout kat situ kan. Boleh jadi lah breakout. Saya yang cikgu ada post Haji kan dekat group lah, dekat channel lah. Haji pasal macam ada. Ada tapi macam dia memang nak ni nampak ada signal lah. Dia tunggu breakout kot. Tunggu sini lah. Tunggu breakout. Tarik trend line boleh. Trend line. Resistance lah. Itu boleh kan. Lagi breakout. Volume pun dah kecil-kecil. Kalau ada volume besar masa breakout tu cantik lah. Cantik. Breakout dia punya trend line pun jadilah kan. Yes. Okey, sebab tengok channel pun banyak lah cikgu duk share counter-counter dengan channel tu, cuma kadang-kadang tu lepas. Alah, itu baik call daripada apa je saja tengok dia punya chart kan. Betul. Ada ni Ion. Ion cikgu tengok Ion. Ion consumer kan. Consumer produk. Volume menarik lah. Nak tunggu juga. Itu pacak ni ataupun tengok dekat lower time frame untuk apa minggu ni. Ada pullback tak dekat lower time frame?
Sebab biasanya kalau tempat cat macam ni, kita nak dekat daily tak nampak entry. Betul. Tapi kalau dekat time frame macam 30 minit, 50 minit, kita akan ada structure baru kat situ. Jualan ke sekolah. Saja tumpang saja lah. Nah, kan. Kira menarik lah sebab dia dah break up segala-gala booster system kat sini banyak kan. Betul. Boleh tengok. Cuma ada satu gear system sini tak tahu dia lepas tak. Mungkin lepas sebab boleh banyak kan. Mungkin lah tengok. Boleh jadi sebab sini resistor ni. Sikit. Nak pergi jauh, nak pergi jalan je. Ni kuota apa yang dia tak pecah ni. latest kuota report tu kuota berapa? Kuota 2 ke kuota 3? Kuota Aeon. Ni Kuota 4. ya, Aeon. Nak raya. Nak raya beli baju raya. Aeon quarter 4. Oh. Kuota 4. Cuba tukar ke annual. N1. Naik, untung naik. Daripada 40 2 kali ganda. Boleh lah kan. Boleh lah break. Boleh tengok. Cikgu selalunya kalau N1 dia naik, dia akan break up lah. Biasanya dia akan bagi yang kata, cuba tengok yang history dia. Ni quarter 4, cuba tengok last quarter 4, tengok chart. Pergi balik chart. Ni quarter 4. 4, 3, 2, 1, 4 sini last 4. Tengok apa dia buat. Last quarter 4 tu, apa dia buat? Bukan dia buat breakout je? Sama. Dia buat breakout juga. Dia mesti show off-nya. Dia macam tu. Sebab jadi kena elok lah. Maksudnya quarter 4 tu kena consider something happening akan jadi. Buat konten ni je, kebanyakan konten lah. Itu kena study lah. Panggil lele ni. Tapi biasanya macam tu lah. Biasa quarter 4 dia akan cuba push. 4, 3, 2, 1. Nak bagi cantik report. Sini rugi. Sini quarter 4 yang rugi. Terus turun. Dia macam tu lah. Overall kan. Betul untuk setahun kan. Kita tengok. Aeon. Kau banyak rugi kepada untung. Kan ke? Ya, Dr. Jaiho ada apa? Mesti ada komen dah. Jualan ke sekolah. Jai. Ya, cikgu. Apa komen konten nak share cepat? Ada cikgu tengah ada kat kampung ni. Kat mana? Main air? Betul. Serius? Dekat mana? Dekat mana? Ada dekat Tumpat. Tu main air lah ni. Aduh. Jalan nak ke Meranti. Saya dia bukan. Dia bukan apa je. Dia bukan apa cikgu. Air ni kan orang kata rahmat kan. Saya nak ambil rahmat lah. Tantan banjir tu. Saya kat kampung tadi pun dia kata tengah tunggu air. Datang ke tidak tak tahulah. Tunggu air. Uzma. Full bag tau. Uzma cantik juga. Dia minyak kan sebab dia ada volume masuk. Dah keluar kata report pun. Kata report kita tengok sikit. Dia kuarter 2 baru kuarter 2. Dia punya ni pun untung sikit. Boleh untung juga. Dia legat lah kalau macam tu. Tapi dia ikut sebab apa minyak naik tu. Dia follow harga minyak kan. Boleh lah. Nak yang sabar boleh bertahan lah. Dia nak macam hibiscus tu.
Mungkin tak lah kot kan. Cermin. Cuba tengok hibiscus. Hibiscus pullback. Hibiscus ni latest punya target apa? 16 ya? 16 dahsyat. Dia. Kedua. Tak Fibo ya? Dah dia analis kot, dia target 16. Tak tahu 16. kalau tarik Fibo kena kot. Fibo tengok Dia buat tarik kena tak? Higher extension tu, higher low, higher high. Oh ya. Ambil range saja. Sebab dia dah form pattern tu. Sini. Terus sini Cuba tengok. Satu. 9 tu. Tak ambil bawah. Ambil structure bawah. Bawah ni sini. Yang kita nampak tu dia punya zigzag kan daripada 71 tu. Ni. 16. 18. Bawah lagi tu. Ambil yang bawah kot. Ni. Structure yang bawah sekali. Bawah lagi bawah. 710. Ambil low 71, high 97. Situ. Ambil 71. Low bawah. Boleh. Kan dah daripada sebelum Oktober tu dia punya low. Apa ni low tu? Sebelum tu. Oh sini ya. Itu. Asal dia form daripada situ. Ni. Sini ya. Terus itu, lepas tu higher low dekat 87. Sorry 9. Higher low 97. 970. Higher high 97. Higher low dekat 710. Higher low tadi betul. Yang titik atas tu ambil tarik ke bawah. Oh ni tu ya. Itu betul. Itu higher low. Oh ni sini ya. Itu. Itu 13. Itu 13. Itu Kena. 16 betul. Itu yang dia pergi target. Kalau 16 saya buat tu boleh all in lah. Saya MP kata. Dia hoki perjalanan ni. Jadi kalau berani boleh lah tengok cari pullback lah nanti. Boleh sampai tapi tak tahu bila cikgu. Itu je. Boleh. Tak lama ni. Sebab apa kalau ikut target untuk brand oil 1-2 by end year kot. Quarter 4 lah. Boleh sebab memang harga minyak dia naik lagi, dia tak turun. Itulah. Itu kata tak salah baca tadi dekat analis Petronas kot. Farah Fiza tanya Pantek. Pantek ni kena sebut elok-elok je bu. Pantek dia kena tunggu bulan dulu kan. Tunggu validation. Pada ikut dah bocor je kan. Dia punya ni 96. Tunggu dia buat base. Tunggu ni lah, boleh masuk balik lah. Tunggu dia buat base. Untuk Pantek. Dah ada dalam ke? Dah ada Farah kita. Ada kot dalam. Tak bukan sabar dulu. Tak ada tanya. Bagi dia pullback lah. Pullback maksudnya bagi dia buat rejection dulu. Itu baru ada satu candle. Kalau dia buat support, kalau kita perasan structure, bila dia buat support, apa yang terbentuk? Candle kecil-kecil berkumpul tu tak? Dia buat jarum macam ni kan? Tak, dia akan ada candle kecil-kecil kat situ tak? Betul? Dia ada macam ada compression. Betul? Dia exhausted lah macam itu. Sama juga dalam keadaan menaik, bila dia makin tinggi, kita katakan dia dah sampai ke belum high? Kita tak tahu. Kan sama kalau kita fokus dengan Fibo ke apa mungkin nampak lah. Tapi kalau kita tak ada tools macam tu. So kita nampak candle dah mula mengecil kan. Maksudnya variation dia mula tak besar. Tu dah sampai masa lah tu. Dah boleh orang kata hati-hati lah. Sama juga macam ni. So bila dia jatuh 2 hari tu kita tengok pantai tu volume besar. Ada yang
Dia test last Friday tu. Volume kecil, candle pun kecil. So boleh tengok lah, mungkin hari Rabu jalan kot. Hari Rabu jalan. Tak tahulah jalan ke atas ke atau jalan ke bawah. Sebab ni dia, sebab atas ni banyak reaction kan. Betul. Betul. So kita nampak dah ada apa lah, dah exhausted kat situ. Tapi kalau weekly mungkin Weekly. kita ada. Nampak weekly tu. Itu yang benda yang kadang-kadang kita terlepas. Kan kita Weekly dah masuk zone area. kan dia dah masuk pergi ke supply zone. Supply zone tu. Candle last week tu dah compress dah. Betul candle last week spinning candle kan. Sini. Kan itu zone dia apa lah. So kalau dia nak apa, tengok dia bagi dia ini balik lah, maksudnya bagi dia pullback habis tu. So boleh tarik Fibo lah daripada 50 sen ke 69 tu. Dekat mana zone dia lah. 50 sen. Oh sini 69 tu. 69 atas sekali high. 69. High tu. High atas bawah. 50 sen kan. Saya tengok kat mana. So mungkin dia akan cari. Nampak tak 565 tu kan ada 618 tu kan. 618 tu tengok ada satu candle yang ada pin bar kan. Ada cara panjang tu, nampak tak? Kuat tu. Ada rejection. Mungkin dia datang situ dulu. Boleh tengok. Support. So ada confluence lah dengan boleh Q buy lah dekat 565 tu esok. Mana tahu dia turun-turun dia naik balik kan. Tak sempat. Dia buat spring kat situ. Dia buat spring shot. Technical. Kalau dia spring atas, spring ke bawah, mencarat lari. Pesalit lah. MESB Ramli tanya MESB ni apa ya? Property ya? Apa? Sekejap. MESB bukan. Macam consumer. MESB ni counter structure dia ada tapi dia pending breakout 52 week. Ramli tengok macam tu kan. Tapi dia punya chart tak cantik ya. Dia punya candle tu dia banyak apalah. Tak menarik sangat. Dia tak banyak body. Betul, tak ada body. Dia banyak ni kan. Banyak profit taking. So dia salah satu sifat counter. Sifat counter kan, kalau kita tengok candle dia tu macam tu, tak perlu tengok lebih lah kan. Tak perlu tengok. Buang masa kan kita tengok. Sebab apa dia jadi kita banyak senak perut lah nanti. Sebab dia susah nak pagi hijau petang merah. Tak mahu lah. Kita tengok macam dia. Kalau solid is okay kan. Tapi kalau nampak macam banyak jarum kan. So tak apalah, lupakanlah. Itu dari segi visual kan, bukan kata dari segi FA apa benda. Tak visual pun kita nampak dah antara menarik dengan tak. Macam tu. Sini seronok lah atas. Dapat Ramli kita. Seronok duduk atas. Kan tak boleh. Kalau kita jenis yang investor, mungkin kita boleh collect aja. Kita collect kan. Sampai 1-2 quarter kita mungkin boleh lepaskan. Macam tu. Okay. Tapi kalau kita dia pun teruk je bu. Yes. MSP kan dia ada one time the quarter 2. Volume dia cuma ada satu spike sini tapi tak pergi mana kak. Ini rasa mungkin insider je yang duduk main-main. Aminoraikin. Eco first. Eco first. Eco first ni sedih kak. Eco first. Tapi tak okey, tak apa. Eco first tu kalau nak best cuba tarik Fibo.
Sebab dia volume yang dia buang tu Daripada sini atas ni. ambil daripada Ke atas. sini. Tengok pullback dia kat mana. Sebab Kalau sekarang saya ni kita, tengok je pun cantik je pun. sekarang kita nampak dia reject dekat the previous higher low tu kan. 618. Tengok dia dah sentuh dah 618 tu. Betul. Memang dia datang Ada sentuh tu. bentuk. So apa yang kita nak sekarang ni? Kita nak Lower apa? time frame. Lower time frame tengok ada bull candle, tak ada rejection, tak, itu je. Boleh monitor, tak ada masalah. Sebab dia structure ada. Memang Dia sama macam tadi pun sini. kan, dia Sentuh agak sini juga. betul. Sama cantik. Boleh tengoklah. Tapi itu saya tengok dari kat sini lah. Asyik tak masuk ni. Kalau masuk itu. Sedap pun. Tapi Dia- kalau masuk pun okey. Kalau macam Aminor Rashidin kan. Jadi kalau kita nak masuk, so apa kita perlu buat? Kita kena tengok dekat lower time frame lah. Tengok rejection dia. Hour tu mana. Itu okey. Kat sini kalau kita switch ke lower time frame, so kita akan nampak. Cuba pergi 30 minit atau 1 hour tengok. 1 hour. Kan nampak tak dekat sini? Ada candle yang ada bull candle tu kan? Oh ni. Tak ada. Nampak tak? So bull candle. So tengoklah dia break bull candle tu. Cantik lah. Lari lah. Boleh consider lah. Volume dia sini okey tu. Tapi kalau kita punya trading plan dekat mana kita nak lari? Bawah ni. Itu dulu. Bawah tengah depan ni. Kan bawah tu nak keluar lah. Yang penting nak lari je mana tahu. Betul. Sini, Tahu sini lari lah. kan. Untung tak tahu lagi. Yang penting nak lari. Tahu tak apa kan. Dapat Betul. Aminur Rashidin. EFOS Technology. Kita tengok EFOS. EFOS macam. EFOS ni platform punya apa ni, EFOS. EFOS ni pesan juga yang tadi. Saya tengok EFOS. daily chart. Daily. Dia sekat support kan. Masih Kan dia EFOS ni tak sebab dia teknologi kan. dia Ikut geng dia lah teknologi. Kalau back bagi dia breakout sideways je tu. Ni kan masa tunggu lama sikit lah. Betul. Tunggu breakout. Sabar. Alert untuk EFOS, alert dekat 565 ya? Berapa dia punya high dah? 565. High 605. High sini. Itu yang 565. ada sesuatu high tu. Ni. Lebih kurang lah situ lah. Breakout yang tu. Bagi breakout sideways tu. 565 lebih. Betul. Betul. Breakout sini, naik sini cantik kan. Kalau tak takut dia jadi bull trap lah. Sini. Okay. Dia turun balik sini. Mungkin lah, boleh jadi lah. Dia, coba tengok sebelah kiri sebelum ada volume besar tu. Ni Yang situ kan kemungkinan lah kalau nak jadi macam tu lah. Kan? Kalau nak jadi lah, tapi kalau tak dia jadi ke bawah juga. Itu antara. Berkalas nak banyak air. Asyik lepas ni duduk masa ke lain ni. Kita punya trading plan tu penting kan macam mana. Betul. MAG. Okay. MAG. Oh, penny Puan Nana ya, itu counter pilihan Tuan Amirul kita. Mazlin. MAG? MAG macam mana tu? MAG Dia MAG ni, tadi ada puan ni tanya. MAG ni tengok chart dia, cuba tengok chart. Cuba tengok. MAG ni dia punya chart dia tu
Sebab dia penny kan, dia penny. Ini. Dia nampak tak? Memang structure kita nampak macam nak buat breakout kan, tapi sebab dia sideway lama. Dia sideway lama. Jadi kita kadang tak boleh nak sabar ini. Kalau boleh, elak lah counter-counter macam ni kan. Dan kalau jenis yang tak kisah, beli duduk diam-diam okey je. Tapi kalau macam nampak dari segi structure, apa dia buat? Dia pending breakout tak? Dia lepas bagi apa ni? Dia buat consolidation apa ni? Kata split. Ya, alamak. Dia Ada buat macam ada exercise tengok candle ni macam metrik ni. tak pasti je. Tengok candle belah kiri tu. Belah kiri. Kenapa candle dia lain? Betul. Ini. Yang sebelah sini kenapa lain? Ada mesti ada split tu bawah tu. Sini split. 2019. Lama. Lama dah. Boleh. Boleh lah kalau nak collect. Tapi itulah cerita dia. Tukar ni tengok. Dia penny kan. Dapat. Mazlin. Dia ada ascending triangle tu. Kalau tengok pattern kan. Tapi sebab dia penny yang kita tak ni sangat. Betul ascending triangle. Ada ascending triangle. Pending penny. Jadi kalau macam ni kita bagi clear lah, bagi dia breakout. Breakout sini tu. Bagi breakout tu lah. Sini lah. Bagi clear, ada breakout dia pullback sikit jadi ya. Itu baru valid lah. Kalau tak trap kan dia kan. Sayang ni pun ni risiko tinggi. Range dia berapa je kan. Kecil daily dia apa. Kalau ni weekly pun dah break bawah. Tunggu breakout lah. Tunggu breakout lah. Kalau tak clear direction jangan cari pasal. Escape press ni consumer apa nama. Escape press last week macam ada bull candle kan. Ada. Masa Jumaat React quarter report lah. Mungkin. Ini pun sama lah kalau tengok masa quarter 1 ni. Report quarter 1 atau quarter 2? Quarter 3 lah. Quarter 3 dah? Quarter 3. Quarter 3, escape press. Masih untung. Dia jahat escape press ni. Jarum tinggi. Betul lah. Kan, jadi hati-hatilah kalau boleh dia bagi dia clear. Ni dia tengah buat apa pullback lah. Weekly masih support. Ada di support. Ni support dia. Area ni lah. Area support lah. Tarik trend line je lah senang. Tak berani lah counter ni. Tahu ni. Okay dia. Bagi dia break. Escape press dia macam tu. Bagi dia keluar apa tu. Kalau tak sakit. Macam tu. Tunggu dululah. Memang dia ada kat support tapi bagi dia breakout. Dapat Firman. Escape press. Memang dia kat support. Mungkin dia nak buat support baru lagi. Betul. Nampak. Kita tengok structure, tengok dia ada juga orang kadang-kadang kita apa dia panggil ya. Cuba Buy or support. Tangkap bawah kan. Tengok pisau. Tangkap pisau. Boleh tapi agak berisiko. Kita kena guna lower time frame. Kena guna lower time frame. Maksudnya kita betul-betul firm nampak macam sini kan. Kalau contoh escape press. Kalau tengok dekat 30 minit ataupun cuba tengok hourly ke. Hourly. So, kita nampak dekat base dia dekat 14 kan. Kalau last week kita nampak. Nampak tak? Kalau kita pakai lower time frame mungkin kita boleh saut lah. Tapi kalau kita tak monitor tak dapat. Untuk swing agak berisiko lah. Risiko. Bagi dia clear direction lah. Maksudnya bagi dia break.
daily structure. Dia lebih senang trade ni sebenarnya counter yang uptrend. Counter yang sedang cari support ni tak mahu lah kan. Kita nak support dia, dia patut support kita. Betul. Banyak konten yang macam Contoh yang menarik, contoh yang kalau kita tengok, kenapa kita boleh terlepas. Cuba tengok contoh konten yang dah establish, kita tengok Star, Nilex, apa yang latestnya, Plantation kan. Macam mana Plantation ramai boleh terlepas? Kenapa boleh terlepas Plantation? Cuba tengok Plantation sebelum tu. tengok ni ni. Ni pun okey Plantation. Kan? Cuba perasan, dekat mana Plantation dia mula buat U-turn? Sini kan, area ni kan? Nampak tak? Dia bila dia jatuh sampai dia buat base. Kenapa orang tak sambut dia dekat hujung Disember gitu kan? Kan? Boleh pun masuk sini kan? Dia masuk lepas masuk tahun baru dia baru buat breakout 20 days kot. Kebanyakan pattern macam tu lah. Biasa cikgu ayat lalai tu. Jadi kalau kita cari chart, tunggu pattern tu. Boleh kan? Nampak tak? Kalau kita malas, kita tarik trend line. Cuba tengok Plantation kan sebelum last year. Tarik trend line ni. Sini sini. Betul. Tak je mana-mana trend line tu. Kita nampak dekat mana nak entry sebenarnya. Sini cantik ya. Sini awal, sini lambat. Situ yang kita masuk sebenarnya selepas dia clear direction. Sini awal. Sebab kalau kita duga-duga, dah sampai ke belum? Tengok makin ke bawah. Tak mahu macam tu. Sesimpel kan. Tak perlu nak pening-pening. Itu structure mudah nampak. Ataupun gunalah pakai MR50 ke. Tak kisahlah. MR20. MR pun okey lah. Tengok sini tempat dia memang confluent lah, betul lah. Sini. Dia susun kat sini. Betul. Gunalah MR mana pun. MR. Jangan MR mambung. MR mambung. Tepat. So, kita ada lagi konten dah nampak petas ni. Sembang konten saya digital ni. Besok ada ni besok ada saya tak ada besok. Saya minggu ni kerja siang memang tak ada untuk apa. Untuk live break ke apa. Besok ada new listing besok kan? Ada IPO listing besok ya? Siap. Ada. Siap ya? Siap. Cikgu tak dapat? Tak dapat, saya tak ada esok saya kerja siang. Okay. Salah tengok jadual lah gitu kan. Perasan macam patut cuti kan. Rupanya tak, itu minggu bulan 4 punya cuti punya. Cikgu pun lalai kak. Ada. Hari pun salah. So, malam besok untuk Ramli, malam besok untuk apa one off SND session. Masa lebih kurang macam ni lah, 9:30 kita mula insyaAllah. Ada macam detik untuk siap besok, pandai-pandai lah tengok view kan. Kalau view jauh tu pandai-pandai lah consider. Cikgu, Encom je ni cikgu Encom belah. Kita tengok last tengok Ya. Encom apa tu? Candle apa tu? Tengok weekly punya candle. Weekly bullish. Tak nampak lagi. Boleh tunggu pullback Encom. Daily tunggu pullback. Ada rejection tu. Tapi dua hari lepas dia dah ada reject banyak tu cikgu. Betul. Ini sebab perang ni kan? Sebab tu. Mungkin lah dia apa tu. Cuba tengok 15 minit. 15 minit. Dekat RM4 tu. Sini lah. Dia dah buat pullback tu. Yalah, dia orang dah sambut lah. Tengok. Tapi kalau tengok daily patut turun dulu sikit kot.
Doktor Mahfuz siap. Kena nak tidur. Hang. Itulah dia. Tak apalah, agak tak kot. Sebab dia siap ni 3% kan. Lagipun dia agak ringan juga. Mungkin kena goreng kot. Ada chance ya. InsyaAllah. Macam ada yang sebelum ni pun ada yang naik laju 30% juga kan. Apa tu? Aku tak ingat. Koroza ke? Apa? Berusaha. Boleh jadi 50. Lebih kurang ni adik-adik kot. Dia siap tengok dia punya target price tak besar. Paling tinggi dia 37 ya. Tak banyak je tu. Kenapa? Dia smart construction. Siap-siap. Aduh. Potong Q. Ya aku. Betul kan Koroza ke attack? Koroza tu. Koroza. Hmm. Attack. Naik terus sikit. Attack jauh sangat pergi dia. Itulah dia masa apa satu lagi apa Swiss yang apa kan. Swiss Australia. Swiss dia naik sikit je. Yang Swiss ni yang cikgu buat live kan tak silap. Swiss ni pun dah boleh parti lah Swiss ni. Dia macam nak sampai ke dia macam nak reversal kan tapi macam tak. Kalau kita tengok kenapa dia patah balik dekat 82.0 tu. 820. Atas sekali dah. Okay. Ambil dia punya apa tadi? Ambil atas sekali ya. Ambil high dia tu. Dia kenapa dia U-turn dekat situ? Sebab Cuba tahu. dia buat low high tu. Cuba tarik Fibo tengok. Oh Fibo. Dia tak Fibo. Fibo di sini kan. Sini sampai sini kan. Ambil zero dekat bawah. Zero. Tarik downtrend. Dia mula downtrend naik ke atas. Dia reject dekat level Fibo 382. Area ni. Saya tengok kalau macam mana. Dia buat low high. Itu boleh. Untuk naik kena break tu 865 tu. Baru cantik. Cantik. Kalau tak dia jadi trap. Dia PI. Pula Nampak lawa. Awak saja dia. volume ni tak masuk. dia rally Volume pun tak dividend masuk tu. lagi. Belum mungkin Oh, tunggu. dia ni sini lah. Boleh jadi lah. Next day tu. Rally saya kata ikut. Jangan beritahu Nana. Lambat. Saya tengok FBI. Terus Aiman minta tengok FPI FBI. Oh. Besar. Tu dah breakout tu. Okay, macam okey lah. Dah breakout ya. Dia breakout lah. Dah buat pullback lah. Dia valid tak? Valid tapi Dia return balik. Boleh tengok lah. Boleh. Saya cari tengok. Oh, boleh. Menarik. Uptrend yang menarik. Oh, dia memang test balik aja tu. Dia mungkin sebab ni tu, sebab quarter report tu ya. Quarter report kan. Dia buat Report dia. check out tu. FPI. Oh, fake out. Kuantum 4 sama macam tadi kan. Kuantum 4 dia nak jalan. So, tengok dia punya apa. Untung saja. Tengok Edward. Illuminate. Memang all time kan. All time high. Breakout. Maksudnya report pun apa kan. Jadi something yang boleh tengok lah. Boleh. Ada harapan. Kita ni harapan. Tengok pergi tu. 45 insyaAllah. Kalau nak selamat, tunggu RM4 je tu. Tapi dah ada buat pullback tu sebenarnya. Betul. Ni weekly dia buat jarum.
Tunggu hijau sekali lagi. Dia uptrend ni. Cantik ni konten ni kan. Ya. Kayangan sikit je tu. Itu memanglah kan. Harga ya kadang gitulah, kadang kita fikir harga tu sebenarnya sama je kot. Sama pun sana. Sama. Dia sama je, dia pergi dan lebih secure lah. Cuba tengok ni, tengok chart monthly. Monthly. Dia dah pullback dengan monthly tu langsung cantik tu. Dah buat macam pullback lah, betul? Dah mungkin tengok bulan 3 ni mungkin perlu ada validation Cantik kan? Bulan 3 ni validation. Boleh jadi lah. Dia buat rejection sikit. Lawa. Balik in. So, sini ada dua teknik lah, sama ada kita nak masuk sekarang ataupun tarik trend line kan. Tarik trend line ni. Boleh ke tengok salah satu lah. Tapi konten mahal ni tak risau sangat je pun. Dia turun tak banyak persen. Nah, betul. Selamat. Genetek. Next Genetek. Boleh lah nak hantar Astra pencen ni. Yang kena mati sana dah. Dah boleh collect lah. Genetek apa cerita dia? Dia ada volume pun cantik kan. Yang tu ni boleh masuk banyak tau. Pokoknya dia cycle dekat mana tau? Volume tu. Warna volume bar tu murah tu. Jadi kata dia percaya yang itu bayar. Padahal collect kan. Betul. Ini memang dia akan buat apa sebab dia punya report bagus kan. Lama dah tak tengok jenis. Ya. Dia dah turun. Dia buat lower low. Tak payah lah. Tak apa, break. Tak mahu Tak tahu bila nak break. Tak mahu lah. lain-lain. Sini. Jauh sangat je tu. Trend line tu pun. Sini ya. Jadi. Monitor lah ni memang ada base lagi dia apa base. Bocor ni ya, bocor. Tunggu sini kot. Ada possible lah sini. Betul. Ribu daripada atas tu mana jadi extension dia? Balik yang ribu. Ribu atas ni Agak mana dia punya lower low dia? Lower low. Sini. The previous lower low dia. Sini. Dah. Dah cuit 161 tu. Sikit Dia nak jari tu. Dia boleh naik ya. Tengoklah kalau dia bounce bagi dia breakout lah. Belum ada Dia dah habis lagi tu. Dia cari RM2 kot. Cikgu, biasanya kalau konten yang naik jam ni, biasanya dia jatuh pun agak jauh jugalah kan. Dia nak balance kiri kanan dia. Dia kalau kita katakan dia uptrend, kalau normal uptrend, correction dia at least dia akan cari Fibo 61 betul tak? Fibo 61. Maksudnya kalau kita tarik daripada zero ke atas tu, kita tarik satu ke bottom
bottom cycle tu mana? Dekat mana? Cuba Sini tarik. sini. Mana 61 dia? Sini. Bukan dekat. Nampak tak? Possible dia pergi cari situ. Jadi itu normal correction. Healthy lah maksudnya, correction tu healthy. Sebelum dia sebelum dia naik balik. Sebelum dia buat cycle yang baru kan. Maksudnya katakan kita kalau itu yang wave 2 dia kan. Wave start dia tengok lah. Boleh turun sampai situ lah. Jadi sebabnya kalau kita tengok macam ni, tarik je Fibo bagi time frame yang besar, so kita nampak lah dekat mana possible dia nak turun. Ada tak contoh yang kita boleh tengok besi kot. Sorry ni hibiscus. Contoh hibiscus. Contoh hibiscus. Hibiscus sebelum dia naik, okey, tengok lah. Yang tu kan, nampak tak? Dia buat yang structure yang dia pullback tu masa last year tu. Ada. Ni Ada kan? Nampak tak sebelum dia naik tu kan? Wah. Sebelum dia naik tu kan dia pullback tu, jauh tu. Dari Fibo dia, mana dia pergi? Dia 1-0 dia punya pullback tu. Level Fibo berapa tu? Zero dekat atas tu. Bukan dekat 618 tu. 618 area ni. Area ni. Nampak tak? So itu normal pullback tu. Saya tu normal pullback. Jadi kita nak harapkan apa? Maksudnya kita akan nampak kalau dia sampai 618 tu, mesti ada reversal pattern dekat situ. Baru kita consider nak collect kan. Betul? Betul cikgu. Nampak tak? Okay, 618 ni powerful lah. Dia memang dia kena profil yang maksudnya kalau dia jatuh tu kita kena jangka dia pergi di puncak semua tu. Maksudnya kalau yang macam sekarang ni ada perang apa semua tu, biasanya market dia akan cuba pergi tarik yang itu. Dia akan buat pullback. Kalau ikut wave betul. Banyak air target dia. Okey, dah pukul 11 dah. Okay. Berapa hari di kampung ni? Betul je. Cikgu saya stop sharing you. Sudah. Okay. Kalau rumah mak mentua dia tak boleh lama-lama je ku. Lain macam. Saya beli beras. Saya beli beras maknanya saya nak balik bila-bila saya balik lah. Sembang. Tengok orang rumah lah bila-bila dia nak balik saya follow . Begitu. Okey lah, kalau macam tu tak ada apa lah. Kita berhenti di sini. Jumpa lagi insyaAllah nanti. Okay, terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Jai, hati-hati kampung banjir. Okey cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.